Malam ni aku ingin berkongsi dengan korang satu kisah yang cukup tragis yang berkait rapat dengan rezeki dan juga soal hati. Masalah hati kita ni, apabila kita tengok seseorang tu mempunyai rezeki yang melimpah ruah, dia baru kahwin, dia dapat anak. Engkau baru kahwin, dah lama kahwin pun kau tak dapat anak. Engkau jadi sakit hati. Engkau tengok orang lain, rezeki dia murah, dapat naik pangkat, gaji banyak, kereta mewah, setiap hari tukar perabot baru. Itu pun boleh menyebabkan kau sakit hati. Bila engkau setahun sekali pun belum tentu boleh tukar perabot baru. So itu kita dah boleh katakan dah ada masalah hati. Kalau korang geng puaka ada perangai-perangai macam ni, tak boleh tengok orang lain senang, korang pergilah bawa-bawa solat, baca Quran, ambil wuduk banyak-banyak. Kalau tak pun minumlah air Yasin supaya boleh cuci hati kau yang dah kotor tu. Jadi malam ni aku ingin berkongsi dengan korang satu kisah yang cukup tragis, yang cukup menyeramkan. Dan kejadian ni berlaku kepada sepasang suami isteri, Abbas dan juga Lijah. Abbas dan Lijah ni, dia membuka bisnes perniagaan kedai makan dah masuk hampir 7 tahun. Dan sepanjang 7 tahun tu, kita boleh bayang dah, kalau kedai makan ni dah masuk ataupun dah lebih 5 tahun, bermaksud perniagaan dia tu alhamdulillah boleh bertahan lama. Dan perniagaan Lijah dan juga Abbas ni boleh dikatakan memang maju gila. Jual nasi campur waktu tengah hari tu, kalau korang pergi restoran dia orang ni, macam ni Mat, memang tak senang duduk, tak dapat tempat duduk. Bukan tak senang duduk, tak dapat tempat duduk. Start pukul 12 tengah hari, kadang-kadang belum masuk pukul 2 lagi dah habis dah. Orang berpusu-pusu ni sebab dikatakan Lijah ni air tangan ataupun resepi masakan nasi campur dia, memang sedap. Masak lemak cili api, lepas tu ada daging salai masak lemak, asam pedas, ikan bakar sumbat, lepas tu kerabu mangga, tom yam ayam, sup daging, sup kepala kambing, apa semualah ada kat kedai Lijah dan juga Abbas ni. Jadi bila dah masuk 8 tahun, perniagaan memang bertambah maju. Tetapi apabila masuk saja tahun ke-9, tiba-tiba perniagaan Lijah dan juga Abbas ni semakin lama semakin berkurangan sambutan dia. Tak macam dulu guys. Dulu pukul 12 tengah hari, belum masuk pukul 2 petang, lauk-lauk, nasi semua dah habis dah. Tapi bila masuk tahun ke-9, keadaan tu cukup berbeza. Kadang-kadang lauk tengah hari membawa ke petang sampai ke malam pun tak habis-habis, dan itu telah menyebabkan perniagaan Lijah dan juga Abbas ni dah makin rugi dah. Tapi macam mana benda ni boleh berlaku? Takkan secara tiba-tiba. Adakah sebab Lijah ni dah tak erti masak? Kemungkinanlah masakan dia dah tak sedap ke? Ataupun kemungkinan servis dekat kedai Lijah ni lambat ke? Bukan guys. Penyebab utama dia, apabila masuk saja tahun ke-9 tu, tiba-tiba ada satu kedai makan yang sama juga, jual nasi campur juga, buka betul-betul di sebelah kedai Lijah dan juga Abbas. Dan kedai makan yang baru ni dimiliki oleh sepasang suami isteri yang bernama Rosman dan juga Asmah. Rosman dan Asmah ni pada awalnya perniagaan diorang, waktu diorang baru-baru buka kat situ, tak adalah maju sangat. Yelah, nak bersaing dengan kedai Lijah dan juga Abbas yang dah masuk 8 tahun berniaga. Engkau jual nasi campur juga, jadi tak ada sambutan pun. Tapi tiba-tiba selepas 6 bulan je, Lijah dan Abbas ni perasan kedai Rosman dan juga Asmah ni dah macam kedai diorang dalam sekelip mata. Diorang ambil masa bertahun-tahun nak biar customer tu ramai, tetapi Rosman dan juga Asmah ni dalam masa 6 bulan je, engkau boleh rembat semua customer aku. Manalah tak sakit hati. Kedai dah lah sebelah-sebelah. Engkau dah tahu dah ada restoran yang jual nasi campur yang Lijah dan Abbas ni buat. Apa yang Rosman dengan Asmah ni nak jual juga nasi campur? Memanglah tak salah. Tetapi diorang kena tahu, persaingan tu bertempatlah
hati orang ni bila dah sakit, Mat, memang akan membawa masalah. Jadi nak dijadikan cerita, adalah satu petang Lijah dan juga Abbas ni duduk je lah tersipu-sipu di depan restoran diorang yang dah tak ramai. Adalah 2-3 orang customer, itu pun makan sikit je. Kadang-kadang customer yang masuk kat kedai diorang hanya minum sahaja. So Lijah ni berbual lah dengan Abbas. Sambil tu mata mereka memerhatikan kedai Rosman dan juga Asmah yang daripada tadi punyalah ramai orang. So Lijah katakan kepada laki dia, Abbas, abang tak rasa pelik ke bang? Macam mana customer kita boleh dah tak datang bang? Kita dah berniaga 8 tahun. Punya ramai orang. Ni regular customer kita pun dah tak datang bang. Apa masalah dia abang? Lalu Abbas pun katalah kepada Lijah, dah awak nak saya buat apa? Dah pelanggan tu kemungkinan dah bosan lah kot makan dari tangan awak tu. Lepas tu bila Lijah dengar macam tu, Lijah ni shoot lah balik Abbas ni. Orang tua ni salahkan kita pula. Dah 8 tahun tau. Resepi tu daripada kita buka sampailah sekarang. Makin sedap. Air tangan saya tak ada beza lah. Saya masak untuk awak kat rumah pun habis juga awak makan. Betul bang, apa masalah kedai kita? So Abbas ni pun cakap lah kat isteri dia, tak ada apa masalah lah. Kemungkinan betul lah saya cakap, awak masak dah tak sedap ke? Manalah tahu awak tak tengok pekerja-pekerja kita tu masak, ada yang terkurang, ada yang terlebih. Manalah pelanggan tak lari? So Lijah ni lagilah bertambah marah. Lijah ni cakap lah dekat Abbas, abang, saya cakap betul-betul tu abang. Abang ni daripada tadi salahkan saya. Saya tumbuk muka abang sekejap lagi. Ni saya rasa bukan masalah masakan kita lah. Tu, nampak tu yang depan kita sekarang ni. Boy, baru buka. Abang tak pelik ke? Macam mana kedai Rosman dengan Asmah ni boleh ramai betul orang? So Abbas ni pun duduk termenung lah. Dia dah lah sakit hati, perniagaan dia dah hancur kan. Customer dah tak ramai. Lagi bertambah sakit apabila Lijah, isteri dia ni, asyik membebel je macam bontot pelatipus. Tak erti senyap tau. So Abbas ni pun malas layan. Engkau ni Lijah asyik membebel je mulut engkau. Engkau tengok Rosman dan juga Asmah tu happy je. Kemungkinan disebabkan itulah perniagaan diorang maju. Engkau ni tak habis-habis membebel macam bontot kuali punya mulut. Manalah customer tak lari. So bila macam tu kan, dah beberapa kali Lijah ni cakap dekat Abbas apa masalah kedai, Abbas ni tak habis-habis shoot dia. Lijah ni hati dia dah makin panas lah. Lalu Lijah pun cakap lah dekat Abbas, abang, saya tak kira bang. Saya rasa kedai kita ni dah kena lah bang. Saya rasa kedai kita dah memang kena sihir abang, tahu tak? Ini bukannya sebab apa tau. Ni sejak Rosman dan Asmah ni buka kedai, baru melingkup kau ke kedai kita. Abang, kita panggil ustaz lah bang. Bila dah melibatkan Ustaz Abbas ni daripada malas layan, dia terus cakap, awak ni yang nak panggil ustaz ni kenapa? Ya Allah, bawa-bawa bertobat lah awak ni. Pemikiran tu jangan kolot sangat lah. Ini yang saya tak suka tau. Bila maju je, Alhamdulillah. Bila tak maju je, awak cakap lah Rosman dan Asmah ni sihir apa semua. Tak ada lah. Diorang ni orang baik-baik. Tak ada lah. Tak payah nak panggil ustaz lah. Mengarut lah. Betul saya cakap. Kemungkinan masakan awak tu yang tak sedap. Lagipun muka awak pun saya tengok dah tak sedap dah. So bila Abbas ni tak nak dengar nasihat si Lijah ni memang mengamuk lah. Dah lah orang tua. Benci pula aku cakap dengan kau ni lah. Engkau sepatutnya backup aku, bukannya backup kedai si mangkuk ayun tu. Dah lah, tak nak dengar sudah. Saya banyak lagi kerja lah bang nak buat. Abang ni cakap masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Buang masa lah cakap dengan kau ni. So Lijah pun pergilah masuk ke dalam kedai sambil berjalan tu pok-pek juga lagi. Tapi pada masa yang sama, Abbas walaupun nampak keadaan tenang, tetapi hati Abbas ni sebenarnya dia pun risau. Macam manalah perniagaan aku boleh merudum jatuh macam ni dalam sekelip mata je. Sendawa pula.
Situasi cukup berbeza bagi diri Rosman dan juga Asmah. Perniagaan kedai makan diorang cukup maju. Sedar tak sedar dah nak sampai setahun dah. Pelanggan-pelanggan yang datang amat berpuas hati dengan servis, dengan rasa makanan yang dihidangkan di restoran mereka. Memang sedap-sedap. Ada kari kepala ikan, ada kari kepala ayam, kepala lembu, kepala beruk semua ada. Kerabu kangkung, kerabu laksa, kerabu, semua benda jenis kerabu lah. Kalau nak sebut pun penat lah, Mat. Daripada pukul 12 tengah hari sampai pukul 3 petang tu, memang tak penang tangan Rosman dan juga Asmah ni menguruskan perniagaan kedai makan. Tetapi adalah satu hari secara mengejut, semasa Asmah sedang sibuk di dapur menyediakan barang-barang masakan, sementara Rosman pula duduk di kaunter kedai untuk melihat pelanggan-pelanggan yang datang, tiba-tiba ada seorang lelaki, seorang pelanggan ni yang meluru masuk, terus berdiri di hadapan Rosman, dan pemuda ni cakap dengan nada yang marah kepada Rosman, "Bang, ni bang, nasi ni. Apa hal saya bungkus elok je tadi? Saya bawa balik rumah dah basi lah bang. Apa ni bang, berniaga macam ni?" So Rosman ni jadi terkejut lah. Engkau ni. Sabar bang, sabar. Cerita elok-elok. Abang masuk kedai saya, cuba cakap elok-elok. Saya tak faham ni. Lalu pemuda pun ulanglah lagi sekali. Kalau abang tak faham, cuba abang buka ni. Ni saya bungkus tadi ni bang. Bukan nasi semalam ni. Baru tadi. Abang ingat lagi kan muka saya? So Rosman ni pun disebabkan pemuda ni marah sangat, dia pun buka lah nasi bungkus tu. Dan Rosman ni terkejut. Macam mana boleh basi ni? Bang, betul bang. Saya minta maaf sangat. Tapi saya pun terkejut bang. Macam mana nasi ni boleh basi, lauk ni? Rosman bau pun, busuknya bang. Bang, abang baru bungkus tadi bang. Lalu abang ni pun cakap lah dekat Rosman, baru bungkus tadi lah. Takkan semalam, takkan 2 hari lepas. Ini lauk bila awak kasih saya? Nasi bila ni? Nak berniaga buat cara nak berniaga bang. Ini nasi basi kasih kat pelanggan. Kalau saya makan tadi, kena keracunan ke apa? So Rosman ni cuba menenangkan, sebab nada lelaki ni ialah perasaan marah kan. Dia bungkus nasi, bawa balik rumah, tiba-tiba nasi tu busuk. Ikan tu pun dah berulat-berulat dah. So Rosman cubalah menerangkan dekat lelaki ni, kami masak setiap hari. Kami tak ada simpan lauk-lauk semalam ke 2 hari lepas, kami tak ada simpan. Apa yang kami hidangkan hari ni, kalau tak habis, segala masakan tu kami pergi kasih anak-anak yatim. Kami tak pernah pun repeat makanan kami. Lalu disebabkan pergaduhan ni teramat kuat, pelanggan-pelanggan lain semua dah datang, termasuklah Asmah yang dekat dapur tu pun, dia boleh terdengar juga. Apa yang bising sangat ni? Laki aku bergaduh dengan siapa pula ni? So Asmah pun melurulah ke depan dan dia pun tanyalah Rosman, abang, apa ni bang, gaduh-gaduh bang? Customer semua dah tengok-tengok lah bang. Saya malu macam ni. Jangan buat hal bang. So Rosman ni pun teranglah kan dekat Asmah, ni sayang, cok tengok ni. Ni laki ni baru beli makanan daripada kita. Macam mana boleh jadi macam ni? Ni bila punya ni? Asmah pun terkejut. Ya Allah. Bang, betul bang. Saya masak semua hari ni. Pekerja-pekerja semua, lauk, nasi yang dihidangkan, mana ada kita simpan bang? Tak tergamak saya bang. Macam mana nasi ni boleh basi? So pemuda ni pun lagilah panas bila Asmah dengan Rosman ni seakan-akan tak percaya. Dia pun teruslah cakap, tak apalah bang. Bang, abang nak tuduh saya menipu. Saya tak ada masa lah bang. Aku dah takkan datang lah kedai korang kalau macam ni. Dengan nasi basi, dengan ikan pun sampai dah berulat. Ni biadab kau tahu tak? Kau tunggu masa lah. Aku viral kat tempat kau, baru kau tahu tau. So Rosman ni suruhlah laki ni bersabar. Tak payah macam tu. Macam ni dek, adik ambil je lauk apa yang adik nak. Kepala lembu ke, kepala ayam ke, kan, kari ke, asam pedas, adik ambil je berapa banyak. Abang tak kira. Itu tanda permohonan maaf abang kepada adik.
Tapi brother ni memang tak nak lah. Dia kata, tak nak lah aku. Jijik lah aku. Engkau dah kasih aku makan nasi basi. Lepas tu kau nak rasuah aku pula. Dah makanan percuma kau. Tak payahlah. Engkau just ingat engkau berniaga macam ni. Engkau takkan ke mana tau. Sanggup engkau pedajal. Pui. Terus remaja ataupun brother ni belah keluar daripada kedai. Sementara tu Rosman dan juga Asmah ni masih lagi berbincang. Diorang buntu. Macam mana nasi ni boleh basi? Macam mana ikan yang tak sampai 2-3 jam boleh berulat? Dan itu telah menjadi persoalan. Apa yang berlaku sebenarnya? Jam menunjukkan pukul 5 pagi. Abbas dan juga Lijah daripada rumah bergegas pergi ke kedai makan diorang untuk mula menyiapkan segala barangan sebelum mulakan perniagaan diorang pada pagi tu. So sebaik saja diorang sampai di hadapan restoran diorang, Lijah ni terus menjerit nama Abbas berkali-kali. Abang! Abang! Sini! Sini! Bila dah berkali-kali Abbas ni terdengar Lijah ni menjerit pukul 5 pagi, Abbas ni pun, ya Allah, dah mula dah. Mulut dia dah mula dah berbunyi. So Abbas ni pun bergegas lah. Pergi di hadapan kedai. Dia tegurlah Lijah ni. Awak ni dah kenapa ni? Pagi-pagi menjerit macam ni. Saya belum pekak tau. Apa masalah awak ni? Dan Lijah pun dalam keadaan terketar-ketar, dia tunjuk kat laki dia. Abang, cuba abang tengok ni bang, kat depan kedai kita ni. Ya Allah, na'uzubillah. Apa benda ni bang? Lalu Abbas pun turut terkejut apabila dia tengok di hadapan kedai makan diorang terdapat begitu banyak bekas-bekas tanah yang bertaburan. Siap ada colok lagi. Colok tu masih menyala dan asap tu berkepuk-kepuk naik dekat depan kedai diorang. Jadi Abbas ni pun bila dia tengok betul-betul, ini bukan tanah biasa ni. Ini tanah kubur. So Abbas pun teruslah cakap kat Lijah, sekarang ni awak tak payah takut. Awak saya arahkan pergi masuk. Awak terus siap-siapkan barang. Kita nak buka kedai kejap gang ni. So bila dengar Abbas ni cakap macam tu, Lijah ni cakaplah dekat laki dia. Abang ni, kan saya dah cakap kedai kita kena sihir. Abang tak percaya. Abang laki nak fikir buka kedai apa semua. Ini macam mana bang? Saya takut ni dengan colok, tanah kubur. Abang, ini bukan perkara biasa tau bang. Patutlah kedai kita tak laku bang. Abang kena panggil ustaz. Tapi Abbas ni berkali-kali cakap kat isteri dia, sekarang ni awak buka lah kedai. Takkanlah sekarang nak panggil ustaz. Ini barang mentah semua dah beli dah. Rugilah kalau tak berniaga hari ni. Kan saya dah cakap, benda ni biar saya urus. Awak pergi masuk buka kedai. So bila dah ditengking oleh Abbas macam tu, Lijah ni pun masuklah ke kedai. Sambil tu mulut dia pokpek-pokpek lagi. Orang tua ni kurang hajar betul. Kedai dah kena sihir, kau lagi nak buka, kau boleh fikir pula nak berniaga lah, rugilah apa semua. Aku dah lah takut ni. Dan sementara Lijah menyiapkan segala barangan untuk memulakan perniagaan diorang, Abbas ni ambillah penyapu, ambillah penyodok. Abbas ni buang segala tanah kubur colok yang ditabur di hadapan kedai diorang. Dan selepas dah dibersihkan, Lijah pun mulalah mengarahkan beberapa orang pekerja dia untuk mula menyiapkan beberapa hidangan sebelum kedai diorang buka pada pagi tersebut. So Lijah ni bila ada dekat dapur tu, Lijah ni pun teruslah panggil salah seorang pekerja lelaki dia yang bernama Mat. Mat, sini Mat. Lalu Mat pun datanglah dekat Lijah ni. Ya Kak Lijah, nak buat apa pagi ni? Lalu Kak Lijah pun cakap lah kat Mat, Mat, ni akak dah bawa ayam ni, ada 6 ekor ni. Kau potong semua ni. Pagi tadi tak sempat lah. Aku dengan abang Abbas kau tu banyak lagi kerja ni. Dengan kedai tak terurus apa semua. Engkau potong ayam ni tau. Akak ada banyak lagi kerja nak buat kat depan tu. So Mat ni pun bersetuju lah. Tapi tak sampai 5 minit, bila Lijah ke depan je, dia nak susun-susun meja, dia nak lap-lap menu, tiba-tiba di bahagian dapur menjadi huru-hara. Lijah dengan Abbas ni sampai terkejut sebab kedengaran suara Mat
menjerit seakan-akan kesakitan tau. Bila mereka semua terdengar jeritan daripada Mat ni, Lijah pun dengan pantas pergi ke arah dapur dan Lijah terkejut apabila tengok terdapat banyak percikan darah di baju Mat, di sinki tempat Mat nak potong ayam ni. Dekat dinding-dinding pun ada kesan darah. Pada awalnya Lijah ingatkan darah tu daripada ayam yang dipotong oleh Mat. Tapi rupa-rupanya Mat ni dia dah terpotong jari dia. Mat terus cakap dekat Lijah, "Kak Lijah, jari saya Kak Lijah. Kak Lijah, jari saya dah nak putus dah ni. Dah nak putus." Lijah dengan beberapa orang pekerja lain memang geli gila tengok apabila dua jari Mat hampir putus, terpotong katanya. Waktu nak potong ayam tu, Mat ni tersalah, terpotong jari dia. Lalu Lijah pun cepat-cepat memanggil Abbas, laki dia ni, untuk bawa Mat ni pergi ke hospital. Sekarang ni abang bawa Mat ni pergi hospital bang. Tu jari dia dah nak putus dah tu. Kang, kejap Kang, masalah ni. Abang pergi cepat. So Abbas pun cepat-cepatlah bawa si Mat yang muka pun dah biru dah nak ambil pitam dah sebab darah memang banyak gila keluar. Dan sebaik saja Abbas ni bawa Mat pergi ke hospital, perniagaan tetap harus diteruskan. Lijah ni terus panggil dua orang lagi pekerja perempuan dia daripada Indonesia, Su dan juga Ros. Jadi Su dan juga Ros ni diarahkan oleh Kak Lijah untuk bersihkan balik tu percikan-percikan darah si Mat yang dekat dinding, dekat sinki. Korang dua bersihkan. Dan ayam tu engkau jangan buang tau, rugi aku nanti. Tak apa, engkau bilas je dengan air. Kau cuci bersih-bersih darah Mat yang dekat ayam tu, kau cuci bersih. Lepas tu korang dua potong ayam tu. Mat dah tak ada dah ni. Cepat sikit buat kerja. Tapi Ros dan juga Su ni seakan-akan takut. Diorang berbisik sesama sendiri tau. So tengah bisik-bisik tu, Lijah ni cakaplah lagi sekali, bisik apa pula tu? Cepatlah buat kerja. Korang ni aku suruh bersihkan pun susah ke? Duduk bergosip pula. Pergi buat kerja cepat. Jadi menggelupurlah Su dan juga Ros ni cepat-cepat pergi kat dapur tu, nak siang, nak potong ayam tu. Tapi sama juga, bila Lijah ke depan restoran nak sambung lap menu, nak sambung susun meja, kali ni Lijah dikejutkan pula dengan Ros dan juga Su ni berlari ke arah Kak Lijah. Dan mereka berdua dalam keadaan takut terus cakap dekat Kak Lijah, "Kak Lijah, boleh tak hari ni kita tak payah buka kedai lah, kita balik je lah Kak Lijah." So bila Kak Lijah dengar macam tu, lagi panaslah hati dia. Korang ni dah kenapa? Sesuka hati kau je tak nak buka kedai apa semua. Yang sakit Mat tau. Korang ni apa pula masalah korang? Lalu Su pun bagi tahulah Kak Lijah, "Kak Lijah, saya dengan Ros ternampak Kak Lijah dekat sebelah sinki." So Kak Lijah pun tak tahulah ternampak apa ni. Korang ni apa? Tak pernah tengok ayam ke apa? Pada awalnya, Ros dan juga Su ni seakan-akan tak mampu nak cakap apa benda yang diorang nampak. Tapi selepas dipaksa berkali-kali oleh Kak Lijah, akhirnya Su bersuara. Su cakap, sewaktu diorang nak potong ayam tu, ada diorang nampak pocong. Pocong Kak Lijah. Pocong tu berdiri betul-betul kat sebelah sinki. Dia pandang kita orang Kak Lijah. Saya takut. Kita orang takut. So bila Kak Lijah dengar macam tu, Kak Lijah pun, "Pocong? Engkau jangan nak reka cerita pekerja aku semua manusia tau. Aku tak pernah pun suruh pocong kerja sini." Korang pemalas Tapi Su dan juga Ros ni tak nak juga pergi kat dapur. Walaupun Kak Lijah dah marah diorang, memang diorang dah takut dah. Diorang cakap dekat Kak Lijah, kalau Kak Lijah tak percaya, Kak Lijah pergilah tengok. Jadi disebabkan terpaksa, Kak Lijah pun dalam keadaan marah-marah tu, dia pun takut juga. So dia pun berjalan perlahan ke arah dapur. Dia mengendap je dapur dia nak tengok betul ke ada pocong kat sinki. Dan tiba-tiba
Kak Lijah pun terus jerit nama Ros dan juga Su ni. Ros, Su, datang sini cepat. Dan Ros dan Su ni pun berlarilah ke arah Kak Lijah dalam keadaan takut tu. Ingatkan betul Kak Lijah nampak pocong. Tapi Kak Lijah cakap, sebelum aku buang korang kerja, korang jangan reka cerita dah Tu buka mata korang luas-luas. Apa yang ada pocongnya? Tengok sinki tu. Tak ada apa pun lah. Sekarang ni tak ada. Jangan mengada. Sekarang ni, korang pergi potong ayam tu, bersihkan apa yang aku suruh. Kalau tak, korang tak payah kerja sini dah. Faham? Apa pilihan yang Su dengan Ros ni ada? Diorang pun pergilah untuk sambung pekerjaan diorang. Walaupun hati diorang memang teramat takut. Jadi waktu tengah potong-potong ayam, waktu tengah diorang nak bersihkan kawasan sinki tu, tiba-tiba Ros ni berbisik dekat Su. Su, akak rasa tak sedap hatilah Su. Dan Su pun mempunyai perasaan yang sama. Dia pun turut bisik dekat Ros ni juga. Ros, akak pun sama Ros. Ros, macam mana sinki ni boleh bersih? Macam mana sinki ni boleh tak ada kesan darah? Dan Ros pun cakap dekat Su, itulah, akak dah cakap kedai ni mesti ada sesuatu. Kita mana bersihkan lagi kesan darah mat. Macam mana dekat sinki, dekat dinding boleh bersih. Tengok ayam ni pun tak ada darah langsung. Padahal kita belum sempat cuci pun. Jadi bila Ros cakap macam tu dekat Su, Su pun terfikir benda yang sama. Persoalan dia sekarang, kalau Su dengan Ros belum sempat nak bersihkan kesan darah daripada jari mat yang terpecik dekat sinki, dekat ayam dan juga dekat dinding, macam mana darah tu boleh hilang dalam sekelip mata? Adakah darah tu telah dijilat ataupun dimakan oleh pocong yang mereka nampak? Situasi sekarang sudah semakin teruk. Perniagaan Abbas dan Lijah tidak menunjukkan tanda-tanda untuk pulih. Dahlah terjumpa tanah kubur kat depan kedai. Siap ada colok pula lagi. Dan nak bertambah malam, salah seorang pekerja dia, Mat, terputus pula jari dia. Allahu Akbar. Dan dikatakan dua pekerja Lijah ni, Su dan juga Ros ni, nampak pula kelibat pocong. Gangguan sudah semakin teruk. Dan apa pula situasi yang sedang berlaku di restoran milik Rosman dan juga Asmah? Adakah seteruk Lijah dan juga Abbas? Dikatakan selepas kejadian, salah seorang pelanggan datang ke kedai diorang sebab nak buat aduan tentang nasi yang baru dia bawa balik tetapi dah basi. Telah berlaku lagi satu kejadian yang cukup memelikkan bagi diri Asmah dan juga Rosman. Sewaktu pelanggan-pelanggan tengah ramai dekat kedai diorang, semuanya sedang rancak menikmati makan tengah hari. Dalam tenang-tenang, Asmah pun dengan pekerja-pekerja dia sedang sibuk menyediakan masakan yang orang order kat depan. Rosman pula sedang sibuk melayan pelanggan dekat depan tu. Ada yang nak tambah nasi, ada yang nak order air, ada yang nak bayar apa semua. Jadi dalam sibuk-sibuk tu, ada sesuatu yang telah mengganggu perhatian Asmah dekat dapur. Daripada tadi, Asmah ni boleh terdengar dah dekat 20 minit dah, ada suara budak menangis tak henti-henti. So Asmah ni pun dalam hati dia, tak boleh jadi ni. Apa yang budak ni menangis kuat gila dalam restoran aku? Kan nanti mengganggu customer-customer lain. So Asmah ni pun pergilah ke depan. Dia pun tanyalah laki dia Rosman ni, abang, apa jadi ni bang? Anak siapa yang menangis tu? Customer-customer lain dah pandang-pandang dah tu. So Rosman ni pun cakap lah dekat Asmah, abang tak tahu. Tu laki bini yang bawa baby tu. Baby dia daripada tadi nangis. Awal-awalnya okey je abang tengok. Tapi ni dah dekat 15-20 minit gak ni. Awak pergilah tanya. Abang segan lah nak tanya. Jadi Asmah ni pun pergilah dekat customer yang ada baby yang daripada tadi duk menangis. Dah lah kuat gila. Pelanggan-pelanggan lain dekat restoran tu dah mula pandang dah suami isteri yang bawa budak kecil ni tau. So Asmah pun datang secara elok-elok. Asmah pun tanyalah kepada pelanggan ni, puan, anak puan ni kenapa? Dia tak sihat ke?
So pelanggan tu bercakap lah, minta maaf sangat kak, tadi okey, saya tak tahu. Nak cakap lampin dia basah, tak ada pun, saya dah check dah, okey. Nak cakap perut masuk angin pun, tak ada juga. Baru je saya kasih dia susu. Jadi Asmah ni pun pandanglah baby ni. Konon-kononnya Asmah ni cubalah kalau boleh dia tenangkan baby yang menangis ni, okey lah juga. Tapi bila Asmah pandang je muka baby ni terus senyap tau. Dia terus daripada menangis kuat-kuat tadi, dia terus senyap. Tetapi lagi teruk, baby ni seakan-akan menggigil. Menggigil. Mata hitam dia lama-lama dah jadi putih. Bila Asmah tengok macam tu, Asmah ni, akak, kenapa anak akak ni? Kenapa anak akak jadi macam ni? Dan kedua ibu bapa dia dengan gelabah, isteri dia terus jerit kat suami dia. Abang, Dalisha kena sawan. Abang, saya rasa tak sedap hati lah bang. Abang, jom bang, cepat bang, kita balik bang. So, kedua-dua suami isteri ni bawa anak dia orang yang dah terkena sawan secara tiba-tiba tu. Dan sebelum mereka meluru keluar, laki dia sempat pergi berjumpa Rosman dekat kaunter. Laki dia hulurkan RM100. Siap laki dia cakap, abang, minta maaf bang. Kalau tak cukup, nanti saya datang balik bang. Anak saya dah terkena sawan dah ni. Saya minta maaf bang, saya gerak dulu. Dan pada masa tu, Asmah dia rasa bingung. Kenapa tiba-tiba baby ni boleh terkena sawan? Apa yang jadi sebenarnya? Kenapa pula baby tu menangis tak henti-henti sampai pelanggan lain pun dah mula memandang pelik dah ke arah diorang berdua ni. Rosman pun sempat tanya dekat Asmah ni, cuba awak cerita apa yang jadi sebenarnya ni? Kenapa pelanggan tu lari keluar macam tu je? Dan Asmah katakan kepada Rosman dalam keadaan risau muka dia, saya tak tahu bang. Saya datang kat dia orang, saya tanyalah mak dia, kenapa anak awak ni menangis daripada tadi? Mak dia cakap anak dia okey je, anak dia sihat, perut tak ada masuk angin, tak ada buang air, pampers baru tukar. Tapi bang, betul bang, saya rasa tak sedap bang. Bila saya tengok muka baby tu, dan baby tu pandang je saya, muka dia berubah bang. Dia seakan-akan takut. Abang, badan dia gigil bang. Lepas tu dia terus kena sawan. Dan Asmah pun terus menangis dekat kaunter tu. Bila Rosman nampak Asmah ni dah terlalu sedih, dia dah terlalu risau, Rosman ni pun nasihatkan supaya Asmah ni pergilah ke dapur, duduk kejap, pergi minum air, pergi tunaikan solat, ambil wuduk apa semua. Kemungkinan awak ni terlalu penat, macam-macam benda merepek awak fikir. Awak pergilah, tak apa, bahagian depan ni, restoran ni hari ni tak apa, saya yang uruskan. So pada hari tu, selepas kejadian pelik, salah seorang pelanggan diorang terkena sawan tu, semuanya Alhamdulillah dalam keadaan biasa. Tetapi keadaan daripada situlah dah mula bertambah teruk. Restoran yang dimiliki oleh Asmah dan juga Rosman ni, pelanggan diorang dah makin berkurangan. Sama juga apa yang terjadi kepada restoran Abbas dan juga Lijah. Tak tahu sebab apa, masakan semua macam biasa, hidangan semua macam biasa, tetapi pelanggan diorang makin kurang. Dan terdapat banyak betul aduan. Setiap kali pelanggan bungkus makanan daripada kedai Rosman dan juga Asmah ni, bila diorang bawa balik, nasi putih jadi berbuih. Lepas tu kari santan dia dah basi, lauk pauk semua dah basi, ikan-ikan bakar dah berulat. Sedangkan dalam tempoh yang sekejap, tak sampai beberapa jam, tak sampai sehari pun. Jadi itu dah membuatkan Asmah dan juga Rosman ni mencari apa sebab dia. Macam mana lauk pauk yang diorang masak awal pagi bertungkul lumus, lauk diorang tak ada simpan pun yang semalam punya. Setiap hari diorang masak baru, tetapi lauk, nasi semua jadi rosak, semua jadi basi. So perniagaan diorang dah makin merudum. Dan nak bertambah teruk, adalah satu hari disebabkan dah tak ada pelanggan, Asmah ni tengahlah duduk dengan salah seorang pekerja dia yang bernama Irfan. Tengah lepak-lepak tu, tiba-tiba Asmah ni perasan Irfan ni dia tengah tengok satu video tau. So Asmah ni tegur lah, video apa kau tengok tu Irfan? Bila Kak Asmah tegur macam tu, pada awalnya Irfan ni seakan-akan berdolak dalih tau. Dia cakap lah Kak Asmah, tak ada apa kak, alah TikTok je. Tapi Asmah ni dia macam terdengar ada seseorang yang tengah sebut nama restoran dia dekat dalam telefon ni.
So dia pun tanyalah Irfan ni, apa hal yang orang tu sebut nama kedai kita tu, maki-maki semua? Cuba tunjuk kat akak, video apa sebenarnya tu? Lalu Irfan pun cakap lah kat Kak Asmah, Kak Asmah, saya rasa saya tahu kot kenapa kedai kita dah tak ramai orang. Ni cuba akak tengok, ada orang post dekat social media lah, benda ni dah viral kak. Bila Kak Asmah tengok, ni aku nak cakap dengan korang. Korang tahu tak kedai Asmah Seafood yang dekat Jalan Mengkuang tu? Aku nak ingatkan dengan korang, jangan pergi kedai tu. Tokek kedai tu gunakan benda syirik, gunakan jin nak buat perniagaan orang maju. Ada orang cakap salah seorang pelanggan menangis-nangislah anak dia sebab ternampak apa? Ternampak pocong. Pocong tu duduk dekat kedai tu. Pocong tu jadi pelaris kedai. Korang takkanlah tak tahu lagi. Sebab itulah kedai dia asyik ramai je orang, padahal makanan bukan sedap pun. Ingat ni, jangan pergi. Restoran Asmah Seafood tu penunggang agama yang sebenar. Yeay! bila Asmah tengok video tu, tanpa dia sedar, air mata dia dah mengalir dah. Sampai hati ada seorang individu sanggup viral, sanggup kutuk, menghina, memfitnah restoran dia, seakan-akan Asmah dan juga Rosman ni menggunakan hikmat pelaris untuk membuat perniagaan diorang maju. Jadi apabila Irfan ni nampak Kak Asmah ni menangis, Irfan ni pun minta lah maaf, Kak. Saya minta maaf, Kak. Bukan niat saya, Kak, nak buat Kak sedih. Saya pun baru je perasan, Kak, video ni. Allah, Kak, saya minta maaf ya, Kak. Lalu Asmah pun kesat air mata dia, dan disebabkan tak ada pelanggan pada hari tu, Kak Asmah pun cakap dekat Irfan ni, suruh pekerja-pekerja lain hari ni dengan esok kita tak payah buka kedai. Tak apalah, sementara tu biarlah Kak Asmah dengan Abang Rosman kau, kita orang bincang lah macam mana kita nak biar restoran kita ni maju balik. Irfan boleh pergilah kemas-kemas barang. Kak Asmah nak balik, nak jumpa Abang Rosman kau. Dan Irfan pun mengikutlah segala arahan yang diberikan oleh Kak Asmah. Irfan ni pun kemaslah dengan 2-3 orang pekerja, kemas untuk tutup kedai pada hari tersebut. Tengah kemas-kemas tu guys, Irfan ni waktu dia tengah cuci pinggan mangkuk kat kawasan dapur tu, daripada arah belakang dia boleh terperasan, dia boleh rasa seakan-akan macam ada orang yang berdiri kat belakang dia. Tapi Irfan ni tak hirau kan, sebab banyak sangat kerja yang dia perlu siapkan. Jam pun dah menunjukkan pukul 8 malam. Dia pun teruslah cuci pinggan, cuci mangkuk, periuk apa semua. Dan pada masa tu Irfan terkejut sebab ada satu lendir yang sewaktu dia tengah cuci pinggan mangkuk tu, ada satu lendir berwarna hitam yang terjatuh dan terkena lengan dia. Lendir apa ni? Dan bila dia pegang, lendir tu melekit-lekit seakan-akan air liur, tapi warna hitam. Daripada mana lendir ni datang? Dan sebaik saja Irfan mendongakkan kepala dia, betapa takutnya Irfan terus menjerit, "Pocong!" Dan Irfan pun jatuh pingsan guys. Sepandai-pandai tupai melompat, malang tidak berbau. Sebaik saja Lijah mendapat panggilan daripada hospital yang mengatakan suami dia, Abbas, terlibat dalam kemalangan, Lijah pun pergilah ke hospital. Dan bila dah sampai ke hospital tu, Lijah pergi ke ward nombor 12 dan Lijah pun katakan kepada Abbas, "Abang ni dah kenapa? Ya Allah, susah betul lah jaga kau ni orang tua. Aku nak handle kedai kita tak berapa laku. Lepas tu ada orang nak sihir kedai. Mat terpotong jari. Dengan pekerja kita berapa hari lepas cakap ternampak pocong lah. Ini yang abang pula yang aksiden dah. Kenapa? Saya pesan ke abang suruh bawa Mat pergi hospital. Yang abang pula yang masuk hospital ni dah kenapa?" Bila Abbas ni nampak isteri dia baru-baru sampai je melawat dia ke hospital dengan kaki dia sakit sebab dah patah, boleh pula lagi membebel macam bontot ular sawa tak habis-habis. Lalu Abbas ni pun cakap lah dekat Lijah ni, "Engkau ni Lijah weh, memang mulut tu sampai-sampai memang kena buka dulu ke macam mana?
Dekat restoran kau memekak, dekat sini kau memekak. Engkau tahu tak kaki aku tengah sakit ni? Aku bukannya nak masuk hospital, tapi aku boleh pengsan pula. Waktu aku bawa mat tu nak pergi hospital, aku boleh macam pitam. Itu yang kereta terbabas tu, patah kaki aku. Sekarang ni dah habis dah, aku tak boleh dah nak berniaga, kau tahu tak? So bila Lijah dengar laki dia macam tu, Lijah ni pun cakap lah, itu bukan salah saya, salah abang. Saya dah pesan kan, kita ni, abang jadi macam ni pun sebabkan sihir. Saya dah banyak kali lah suruh panggil ustaz. Engkau ni orang tua, tak nak kan, degil. Padanlah muka, nak rehat sangat. Rehat. Aku ni boleh melawat kau kejap je ni. Aku nak kena pergi restoran ni. Tak boleh tutup. Engkau sakit, kau sakit. Aku nak kena buka juga kedai kita tu. Kalau tak, mana nak dapat duit? Engkau ni, dah simen kaki ni, mesti banyak nak kena bayar ni. So, bila Abbas ni dah dengar Lijah cakap macam tu, Abbas ni pun tak nak lah buang masa Lijah ni banyak lagi. Dia pun cakap lah dekat Lijah, tak apa. Kalau engkau dah tak sudi nak jaga aku kat sini, engkau nak pergi berniaga, kau pergi. Kau belah je lah. Tak apa. Aku boleh lah jaga diri aku sendiri. Aku dah biasa dah pun. Tak apalah. Daripada kau memekak, kau pergilah. Kau lambat pula. Ingatkan Lijah ni faham lah yang Abbas ni merajuk. Tak faham juga tu. Lijah ni pun terus je cakap kat suami dia ni. Okey lah orang tua. Okey? Bye-bye. Lijah ni pun terus berjalan keluar daripada wad. Sementara Abbas ni menggelengkan kepala dia. Dia rasa teramat sedih. Ya Allah. Walaupun Lijah tu pok-pek, buntut pula. Pok-pek mulut dia macam buntut penguin. Tapi Abbas ni dia cukup sedih. Dia cukup mengharapkan isteri dia faham. Isteri dia datang menjaga dia. Tapi tak. Heboh nak buka restoran tu. So Abbas pun berehatlah seorang diri. Dan pada waktu malam, sedang Abbas ni tengah nak lenakan diri tidur di wad nombor 12, tiba-tiba di hujung mata Abbas boleh nampak dekat pintu dalam bilik wad dia terdapat satu susuk tubuh yang berwarna putih sedang berdiri betul-betul di belakang pintu. Dan susuk tubuh ni memandang tepat ke arah Abbas. Sebaik saja Abbas dah tahu yang rupa-rupanya susuk tubuh berwarna putih ni adalah jelmaan pocong, Abbas terus menekap tangan dia di kedua-dua belah mata dia. Dan disebabkan terlalu takut, Abbas ni berkali-kali dia katakan, Pergi, kau jangan kacau aku. Pergi, kau jangan kacau aku. Dan sewaktu Abbas berulang kali menyuruh pocong tu supaya pergi, jangan mengganggu dia, Abbas boleh terdengar ada satu suara perempuan yang tanya kepada Abbas, Pakcik okey tak ni? Tapi Abbas tetap tidak membuka mata dia. Abbas berkali-kali cakap kepada suara tu, Engkau tak payah tipu aku. Kau pergi daripada sini. Engkau jangan kacau aku. Aku tak pernah kacau kau. Kau pergi je lah. dan suara tu masih lagi berkata kepada Abbas, Pakcik okey tak ni? Kenapa terjerit-jerit ni? Cubalah bagi tahu saya. Dan sewaktu Abbas menutup mata dia, Abbas boleh terasa di bahagian lengan ada satu cecair yang mula jatuh ke lengan dia. Jadi Abbas pun membuka mata dia sedikit, memandang ke arah lengan, dan Abbas nampak cecair berwarna hitam yang telah mengalir di lengan dia ni datangnya daripada satu susuk tubuh yang sedang memandang dia. Dan disebabkan terlalu takut, Abbas pun selubung diri dia dan dalam keadaan terketar-ketar, Abbas berulang kali mengatakan, Pergi. Kenapa kau ganggu aku? Dan pada masa yang sama, di luar wad ada dua orang pekerja hospital. Seorang bernama Rozi dan seorang bernama Mastura. Apabila Mastura ni datang dekat Rozi ni pun tanyalah Mastura ni, Mastura, apa hal yang pakcik tu menjerit-jerit, suruh pergi?
So Mastura pun cakap lah, entahlah weh, aku pun tak tahu. Aku tanya dia, pakcik okey tak ni? Apa yang menjerit-jerit ni? Lepas tu dia boleh halau pula aku. So Rozi ni cakap lah, nyanyok kot orang tua tu. Biasalah, orang tua ni kadang-kadang pelik sikit perangai dia. Tapi Mastura sempat cakap dekat Rozi, aku pun tak tahulah. Tapi waktu aku pergi kat pakcik tu, nak tanya dia apa yang terjerit-jerit ni, aku boleh rasa tak sedap weh. Ada sesuatu yang pelik tau. Bila Mastura cakap macam tu, Rozi ni takut lah. Rozi ni cakap lah kat Mastura, engkau ni, janganlah. Sekarang ni dah pukul 11 malam tau. Engkau ni gila ke apa? Tak payah nak pelik-pelik sangat lah. Aku tengok biasa je pakcik tu. Alah, dia nyanyok tu. Dan Mastura katakan bukan sebab dia terjerit-jerit tu. Dan aku bukan nak takutkan kau, Rozi. Aku pun penakut. Tapi betul, waktu aku pergi kat pakcik tu, ada satu bau yang memang pelik lah. Aku pun nak termuntah, kau tahu tak? So Rozi ni adalah perasaan nak tahu. Dia tanyalah Mastura, kau bau apa? Busuk sangat ke? Kenapa pakcik tu tak mandi ke? Dan Mastura katakan, Bukan Rozi. Ini bukan bau orang tak mandi. Pakcik tu, aku pun seram lah nak cakap. Tapi waktu aku pergi dekat dia, bau macam bangkai tau. Bau macam bangkai yang dah busuk. Memang busuk gila. Memang aku tak tahu datang tu daripada mana. Tapi badan pakcik tu bau macam mayat. Dan sewaktu diorang tengah berbual di antara Mastura dan juga Rozi ni, apabila dia memandang ke arah Pakcik Abbas balik, keadaan Pakcik Abbas yang tadinya berselubung, tiba-tiba sekarang ni kaki Pakcik Abbas dalam keadaan melunjur dan Pakcik Abbas sedang duduk dan memandang ke arah Rozi dan Mastura yang tengah bergosip dekat kaunter ni. So bila Mastura dan Rozi ni nampak Pakcik Abbas duduk dalam keadaan melunjur kaki ke atas katil, lepas tu memandang ke arah diorang dengan mata yang terbeliak, teruslah Mastura ni jerit lah dekat Rozi ni. Rozi! Lari Rozi! Lari! Ini hantu! Ini hantu! Dan Rozi pun cakap kat Mastura, apa lagi? Kita lari! Dan kedua-dua mereka lari selaju yang boleh. Dan diorang pun terserempak dengan seorang pekerja lelaki. Dan pekerja lelaki ni teruslah cakap dekat Rozi dan Mastura, weh, korang apa yang korang lari ni? Tahu tak ni hospital? Dan Mastura dengan Rozi terus cakap dekat lelaki ni, weh, lari, kita orang nampak hantu. Dan bila lelaki ni dengar nampak hantu, dengan laki-laki ni lari disebabkan mereka teramat takut. Dan apa yang membuatkan diorang takut sebenarnya bukanlah disebabkan Pakcik Abbas yang dalam posisi duduk dengan mata yang bulat memandang diorang, tetapi betul-betul di sebelah Pakcik Abbas, Rozi dan juga Mastura ni boleh nampak adanya satu susuk tubuh pocong yang berkain kafan kotor dengan ada kesan tanah-tanah, muka yang hitam terbakar, tengah melompat-lompat menggoyangkan badan dia betul-betul di sebelah Pakcik Abbas. Sebab itulah mereka berdua lari tak cukup tanah, guys. Dan pada malam yang sama juga telah berlaku satu lagi kejadian di mana ada seseorang tepat pukul 3 pagi, orang ni pergi di belakang kedai makan dengan membawa satu kemenyan dan juga tanah kubur. Dia taburnya tanah kubur tu di belakang kedai makan ni, dan orang ni sempat membacakan beberapa mantra. Dan dia pun cakap kepada kadam dia, Sekarang ni aku arahkan engkau duduk dekat sini. Engkau jangan kacau tuan aku. Engkau ingat, aku dah arahkan untuk kau duduk dekat sini. Engkau buat kerja engkau. Engkau jangan sesekali kacau tuan aku. Kau faham tak? Dan sewaktu dia tengah membuat ritual tu, tiba-tiba ada satu angin yang teramat kuat menghembus ke arah dia, dan kemenyan yang dia pegang, bara-bara tu berterbangan terkena tangan dia. Lalu orang ni pun terlepas bekas kemenyan tu, lalu kemenyan tu pun jatuh dan bersepahlah bara-bara dekat bawah tu.
So disebabkan terkejut, orang ni pun terjatuh dan belum sempat orang ni bangun, orang ni nak habiskan ritual dia, dia dikejutkan dengan satu suara. "Weh, Lijah! Apa kau buat tu? Apa kau buat kat belakang kedai aku?" Rupa-rupanya orang yang tengah membuat ritual tu adalah Lijah. Lijah yang dalam keadaan menggelupur. Sebaik saja dia terdengar jeritan daripada Rosman, Lijah pun lari lintang pukang meninggalkan kedai Rosman. Lalu Rosman pun pergi balik dekat kedai dia dan dengan perasaan tidak percaya, perasaan yang teramat sedih. "Ya Allah, Lijah, apa yang kau fikir ni, Lijah? Kenapa kau sanggup buat macam ni? Kenapalah kau sanggup syirikkan Allah? Kau percaya benda-benda khurafat ni? Ini semua rezeki milik Allah, Lijah. Aku dengan Asmah tak pernah sangka engkau sanggup buat kita orang macam ni, sedangkan kita orang layan kau elok, Lijah. Na'uzubillah. Apa yang telah kau buat ni, Lijah? Engkau tak sayang nyawa engkau ke?" Akhirnya perbuatan Lijah sudah terbongkar. Khianat yang dia cuba lakukan, akhirnya sepandai-pandai tupai melompat, jatuh ke tanah jua. Apa yang kau nak cakap sekarang ni, Lijah? Rosman dah nampak engkau sendiri yang tabur tanah kubur betul-betul dekat belakang kedai makan dia. Allahu Akbar. Tapi cerita belum tamat, guys. Pada malam yang sama, selepas Lijah dah kantoi dengan Rosman, sewaktu dia buat ritual tu, tiba-tiba Rosman dah tahu dah rancangan dia. Rosman pun mengendap, Rosman nampak, Rosman tegur Lijah ni. Lijah macam lipas kudung, lari meninggalkan kawasan tu. Dan pada malam tu juga di hospital, Abbas tengah cuba nak lenakan diri dia. Tengah pusing ke kanan, tengah pusing ke kiri. Dan pada waktu tu, yang membuatkan Abbas tak lena tidur, waktu dia dah nak lelap, dia boleh terdengar ada satu bunyi yang datang daripada dalam wad. Bila Abbas dengar bunyi tu, telinga dia dah bingit dah. Lalu Abbas pun buka lah mata dia. Dia mencari dekat dalam wad dia tu sambil memaki hamun. "Kurang ajar betul lah. Apa yang bising sangat ni? Tak faham ke dah pukul 3 pagi orang nak tidur lah, gila? Senyaplah sikit." So Abbas pun baring balik. Dia cuba nak lelapkan mata dia. Dan lagi sekali dia terdengar bunyi yang sama, guys. Bila kali kedua, Abbas ni dah panas hati dah. Dia pun bangun daripada katil dia. Dia nak cari pada masa tu mana pula datang bunyi ni. Sial betul lah. Aku nak tidur, kau tahu tak? Memang sial lah kalau kau buat bunyi bising macam ni. Macam mana kau tak mengganggu orang? Hormatlah sikit. Ramai lagi orang nak rehat. Keluarlah siapa yang buat bunyi ni. Abbas ni tak tahu daripada mana datang bunyi ni. Dia cari dekat tingkap, dia cari dekat dalam amari. Tak ada pun bunyi tu. So Abbas ni pun lepas hati dia dah panas, dia dah sepak terajang dah apa yang ada dalam wad tu, Abbas ni pun baringlah balik. Dan waktu tu dia dah nak terlelap. Dan secara tiba-tiba Abbas boleh rasakan kain selimut dia tu seakan-akan menjerut leher dia sendiri. Dan dalam keadaan terkejut, bila Abbas dah rasa ada sesuatu yang menjerut leher dia sehinggakan dia hampir tak boleh bernafas, Abbas ni pun menjerit dah. "Weh, sial apa ni? Weh, apa ni? Lepaslah. Siapa kau? Kenapa kau say aku tak boleh nafas lah? Aku tak boleh nafas. Apa yang kau buat ni?" Dalam keadaan macam tu, dekat luar wad, Mastura dengan Rozi, pekerja hospital, nurse yang duduk kat luar ni, tak tahu pun, diorang tak perasan pun yang Pakcik Abbas pada masa tu sedang menggelupur mencari nafas. Kain selimut seolah-olah membelit leher Pakcik Abbas dan seluruh tubuh Pakcik Abbas. Makin lama selimut tu makin ketat, makin ketat, makin ketat. Pakcik Abbas dah nyawa-nyawa ikan. Beberapa kali Pakcik Abbas
cuba memanggil Rozi dan juga Mastura untuk selamatkan diri dia. Pakcik Abbas dah tak boleh bernafas. Tolong aku. Aku dah tak boleh nafas. Sial lah. Apa benda ni? Dan waktu itulah Pakcik Abbas boleh rasa tulang rusuk dia dah bertemu, dah bercantum, dan segala tulang dalam tubuh Pakcik Abbas mula patah. Dan sekarang ni Pakcik Abbas dah tak bernyawa. Pada waktu inilah Rozi dan juga Mastura sempat memandang ke katil Pakcik Abbas dan mereka berdua secara serentak terus menjerit. Dan mereka berdua pun tak fikir banyak. Rozi dan juga Mastura ni terus lari meninggalkan kawasan kaunter tu sebab mereka dah teramat takut. Apa yang mereka sangkakan pocong yang tengah baring di atas katil Pakcik Abbas bukanlah pocong, tetapi itulah Pakcik Abbas yang dalam keadaan tidak bernyawa. Selimut tu membelit Pakcik Abbas yang telah membuatkan Pakcik Abbas kelihatan seperti pocong. Allahu Akbar. Apa sebenarnya yang kau buat Pakcik Abbas? Cerita. Dikatakan adalah satu hari, rupa-rupanya sebaik saja Pakcik Abbas dapat tahu yang Rosman dan juga Asmah ni akan membuka kedai makan betul-betul di sebelah kedai makan dia, Pakcik Abbas ni telah pun pergi berjumpa dukun. Dan Pakcik Abbas meminta dukun tu memberikan dia satu pelaris. Dan dukun tu sendiri berasa pelik apabila dia dengar yang Pakcik Abbas ni bukan nak guna pelaris tu untuk kedai dia, tetapi dia nak letak pelaris tu di kedai Rosman dan juga Asmah. Lalu dukun ni pun tanyalah Pakcik Abbas, "Aku ni pelik lah. Engkau ni orang pertama yang guna hikmat pelaris, tapi bukan untuk diri engkau, untuk pesaing engkau. Engkau tahu tak, pelaris ni untuk buat perniagaan kau bertambah maju. Kenapa yang kau nak pergi letak, kau nak bagi ke orang lain?" Lalu Pakcik Abbas pun dalam keadaan tersenyum, dia cakap dekat dukun ni, "Saya ada rancangan saya sendiri, Tok. Atok tak payah ambil tahulah. Kita ni kenalah pandai, Tok. Biarlah orang nampak yang diorang tu yang teruk. Alah, Tok, saya ni pun nak cari makan juga, Tok. Bila orang ramai dah ingatkan diorang yang buat ilmu pelaris, akhirnya pelanggan akan datang kat kedai saya, Tok. Saya boleh hancurkan keluarga Rosman dan juga Asmah tu." Bila atuk tu dengar, itulah rupanya niat si Abbas ni. Dukun tu sendiri bagi tahu Abbas. Wai Abbas. Syabaslah Abbas. Atuk tak pernah terfikir. Rupa-rupanya engkau ni bukan sahaja buat perkara tak elok, tapi hati kau Iblis pun menangis kalau tengok engkau ni. Tak kisahlah engkau nak guna pelaris ni untuk niat apa pun, tapi engkau jangan langgar satu syarat yang atuk nak bagi tahu engkau. Setiap hari engkau kena tunaikan janji engkau. Tak ada orang lain yang boleh kasih makan pocong peliharaan kau ni. Engkau sendiri kena kasih makan. Kalau kau lupa amanah ni, atuk tak bertanggungjawab dengan apa yang bakal jadi kat engkau. Nahas hidup engkau. Kau faham tak, Abbas? Lalu Abbas pun menganggukkan kepala dia. Begitu busuk hati Abbas, dia sanggup mendapatkan hikmat pelaris, pesugihan pocong, kadam pocong, semata-mata untuk diberikan kepada Rosman dan juga Asmah, supaya segala-galanya tidak terbongkar. Biarlah orang nampak Rosman dan juga Asmah ni yang busuk, yang berniat jahat, sehingga kan lijah pun kalau korang nak tahu,
Dia pun tak pernah sangka yang Abbas, laki dia lah yang telah mempergunakan ilmu hitam untuk merosakkan perniagaan dia sendiri dan juga perniagaan Rosman dan juga Asmah. Tapi kenapa Lijah pula yang tabur tu? Sewaktu Lijah melawat Abbas dekat hospital, sebelum Lijah ni nak balik, Abbas ni sempat bagi tahu Lijah, "Weh Lijah, kaki aku dah patah ni. Engkau ingat, engkau buat apa yang aku suruh. Kau ingat tak? Kau jangan tak buat tau. Kau kena tolong aku ni. Aku ni nak biar kedai kita laku. Diorang tu dah buat tak elok kat kita." So Lijah pun hanya ikut je. Dia tak tahu pun yang rupa-rupanya apa yang Abbas suruh dia buat, itulah ilmu hitam yang Abbas ambil. Allahu Akbar. Abbas, engkau sampai terbabas disebabkan Lijah yang kasih makan pocong peliharaan Abbas ni. Sebab itulah akhirnya nyawa dia tergadai. Dekat hospital, kadam pocong ni telah membelit Abbas sehingga Abbas sendiri yang kelihatan seperti pocong. So itulah saja guys kisah untuk malam ni. Aku harap korang ambil segala pengajaran dan juga iktibar. Ingat guys, tak kisahlah apa sahaja rezeki, apa sahaja yang kita nak daripada kehidupan ni, kita kena berusaha. Kita kena berusaha, tawakal, berdoa, minta pertolongan daripada Allah. Semoga Allah permudahkan segala urusan dan bersihkan hati kita. Tak payahlah ada sifat PhD, perasaan hasad dengki ni ke, tak suka apa yang Allah dah tentukan. Kita kena banyak redha, muhasabah diri, dan insyaAllah kita jumpa lagi dalam malam puaka yang akan datang. Kalau korang suka, tekan button subscribe, tekan button like. Kalau korang tak suka, tekan je dislike tu. I love my haters. Tiba. Kita jumpa lagi dalam malam puaka. Bye bye guys. Stay safe, stay healthy. Yee!